A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Alqillahumma ya aziz ya wadud alayya mahabbatan minka fayakhda'a fayaqda biha qalbuhum min ta'tifin wa ta'lifin kama alqaita alayya mahabbatan minni biwajhikal karim wa bi nabiyyika Muhammadin nabil ummi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzi 'adaitum minhum mahabbah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ke-14 dah. Ke-14-nya ke-14 daripada 20 Pak wajib. Nah. Nah 20. Nah 20 ni ke-14 daripada 20. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala, artinya arti kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang kuasa. Nah keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Bermula maknanya, makna bagi kaunuhu qadiran, makna bagi kaunuhu qadiran, yaitu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Makna bagi kaunuhu qadiran, nak boleh jadi kaunuhu qadiran ni, apa nama? Sifat kaunuhu qadiran ni yaitu satu sifat yang sabit bagi zat, ada di zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Selama mana zat bersifat dengan sifat kudrat, selama itulah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Yaitu kaunuhu qadiran ni lain daripada kudrat. Nah bukan kudrat, nah lain pada kudrat. Dan melazim ia kaunuhu qadiran bagi kudrat. Nah melazimi, tidak cerai tanggal. Tidak cerai dan tanggal. Nah kudrat duk mana, ia pun duk situ. Nah selama mana ada sifat kudrat, selama itulah ada kaunuhu qadiran. Lawannya, lawan bagi kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan. Artinya arti kaunuhu ajizan, keadaannya keadaan Allah yang lemah, yaitu kaunuhu ajizan ni mustahil. Ke-15 kaunuhu muridan. Artinya arti kaunuhu muridan, keadaannya keadaan Allah yang berkehendak. Nah yang berkehendak. Bermula maknanya, makna kaunuhu muridan yaitu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan iradat. Nah supaya dulu. Nah selama mana ada sifat iradat, selama itulah ada kaunuhu muridan. Yaitu kaunuhu muridan ni lain daripada iradat. Nah dia bukan iradat. Nah bukan di iradat. Nah sifat lain pula. Dan melazim ia kaunuhu muridan ni baginya bagi iradat. Nah selama mana ada iradat, selama itulah ada kaunuhu muridan. Nah yang menghendaki, nah pada menentukan mungkinat. Nah kerana takluk kudrat iradat telah sebut dulu, kata dia takluk pada benda mungkin. Lawannya, lawan bagi kaunuhu muridan ialah kaunuhu karihan. Artinya arti kaunuhu karihan ni keadaannya keadaan Allah yang benci nak buat sesuatu.
Nah, benci nak buat benda ni, benci nak buat benda tu. Buat juga tapi buat keadaan benci. Nah, ini mustahil nah, iaitu kaunuhu karihan ni, keadaan Allah Taala ni, keadaan Allah Taala benci. Nah, pada menentukan suatu mungkin itu mustahil. Nah, akal tak terima. Ke-16, nah, kaunuhu aliman, keadaan Allah Taala yang mengetahui. Nah, yang mengetahui. Bermula makna kaunuhu aliman iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu. Nah, sifat kaunuhu aliman ni, nah, ialah satu sifat yang sabit bagi zat. Nah, sabit bagi zat, ada bagi zat selama mana zat itu bersifat dengan sifat ilmu. Nah, maka Tuhan senantiasa tahu. Nah, kerana kekal, zat sifat pun kekal juga. Nah, iaitu lain daripada ilmu. Nah, iaitu sifat kaunuhu aliman ni lain daripada sifat ilmu, sifat pengetahuan. Nah, pengetahuan. Dan melazim ia kaunuhu aliman ni, nah, baginya bagi ilmu, duk lazim. Nah, tidak cerai tanggal. Lawan bagi kaunuhu aliman ialah kaunuhu jahilan. Nah, kaunuhu jahilan arti kaunuhu jahilan keadaan Allah yang jahil, tak tahu gapo. Nah, jahil, iaitu mustahil lah, maklum. Ke-17, nah, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala ni yang hidup. Nah, bermula makna kaunuhu hayyan iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan hayah. Nah, selama mana zat tu bersifat dengan hayah, selama itulah ada kaunuhu hayyan. Nah, duk lazim melazimkan. Nah, di antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan lawan bagi dan lazim ia kaunuhu hayyan. Nah, lazim ia kaunuhu hayyan baginya bagi sifat hayah. Nah, baginya bagi hayah. Lawan bagi kaunuhu hayyan kaunuhu maitan. Nah, kaunuhu maitan arti kaunuhu maitan mayitan. Keadaan Allah yang mati. Nah, yang mati duk dia supaya tok kau. Nah, supaya tok kau duk dia. Tak ada bergerak-geri apa. Nah, tak tahu gapo. Nah, tu iaitu mustahil. Keadaan Tuhan mati tak ada hidup ni, nah, mustahil lah. Ke-18 kaunuhu sami'an, arti kaunuhu sami'an keadaan Allah yang mendengar. Nah, bermula makna bagi kaunuhu sami'an satu sifat yang sabit bagi zat selama ada zat itu bersifat dengan sama. Nah, iaitu sifat kaunuhu sami'an ni lain daripada sama dan melazimi ia kaunuhu sami'an baginya bagi sama, duk lazimi. Nah, maklum. Lawan bagi kaunuhu sami'an kaunuhu asamma. Nah, artinya keadaan Allah yang tuli, tak ada sifat pendengar. Nah, tak ada sifat pendengar, tak dengar apa. Iaitu kaunuhu asamma ni mustahil. Nah, mustahil. Ke-19 kaunuhu basiran, arti kaunuhu basiran keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Nah, yang melihat. Makna kaunuhu basiran iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan basar. Nah, selama mana ada sifat basar, zat tu pun jadilah kaunuhu basiran. Nah, lain daripada, iaitu sifat basar ni lain daripada
iaitu sifat kaunuhu basiran. Nah, lain daripada sifat basar. Nah, basar suku, basiran suku, maknawiyah suku, ma'ani suku. Nah, dan melazim ia kaunuhu basiran baginya bagi sifat basar. Nah, ia duk melazimi, tidak cerai tangkap. Nah, lawannya, lawan bagi kaunuhu basiran a'ma, kaunuhu a'ma. Artinya, arti kaunuhu a'ma, keadaan Allah yang buta, iaitu mustahil. Nah, ke-20 daripada 20 sifat hak akhir kali kaunuhu mutakalliman. Artinya, arti kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Nah, tidak bisu. Bermula maknanya makna kaunuhu mutakalliman, iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kalam. Nah, selama mana ada sifat kalam, iaitu selama itulah. Nah, selama mana ada sifat kalam, selama itulah bersifat dengan kaunuhu mutakalliman. Nah, iaitu kaunuhu mutakalliman ni lain daripada kalam, dan melazim ia kaunuhu mutakalliman bagi kalam. Nah, lawannya, lawan bagi kaunuhu mutakalliman, kaunuhu abkam. Artinya keadaannya Allah yang kelu, bisu, iaitu mustahil. Nah, sifat maknawiyah ni yang melazimi bagi sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, atau dikatakan sifat ma'ani. Dan apabila ada sifat ma'ani, lazim daripada sifat ma'ani ada sifat maknawiyah. Nah, lazim daripada kudrat ialah apa nama ni, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Nah, dek lazim pergi mari. Habis dah, habis tu dah. Ketahui olehmu bahawasanya dalil atas segala sifat maknawiyah, iaitu ain dalil sifat ma'ani. Nah, ketahui, belajar hingga tahu. Nah, bahawasanya dalil di atas segala sifat maknawiyah tu, semua dalil yang menunjuk kata ada sifat maknawiyah tu, iaitu ain dalil sifat ma'ani, diri dalil sifat ma'ani. Klik tengok dulu dah, Tuhan kuasa. Nah, keadaan Tuhan kuasa ialah dalil bagi sifat ma'ani. Nah, ia duk lazim. Nah, di antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Dan bahawasanya atau bahawasanya dalil ni dah. Dan ketahui pula bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bahagai. Sifat 20 ni semua ni bagi pula becek-becek tubik. Nah, tubik 4 bahagai. Pertamanya sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah namanya, iaitu satu, ada satu jua sifat nafsiyah, iaitu apa? Wujud. Sifat wujud dikatakan sifat nafsiyah, sifat masa diri. Nah, wujud, ada. Nah, itu sifat nafsiyah. Bahagian yang kedua daripada 4 bahagai sifat salbiyah, namanya nama bahagian yang kedua. Nah, iaitu 5 sifat. Iaitu qidam, baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadis, dan qiyamuhu bi nafsih, dan wahdaniyah. Nah, selagi nak menyata gapo makna nafsiyah, gapo makna salbiyah. Nah, ketiganya sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani nama bagi bahagian yang ketiga, iaitu 7 sifat. Mana? Iaitu qudrat, dan iradat, dan ilmu, dan hayat, dan sama', dan basar, dan kalam. Ini dikatakan sifat ma'ani. Keempat daripada 4 bahagai sifat maknawiyah hak kita baca saat ni. Nah, namanya iaitu 7 sifat pula, iaitu kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman.
Itu dikatakan sifat maknawiyah. Maka maknanya sifat nafsiyah. Nah, nyo zaidah bo saja. Nah, nak nak berjangok. Nah, maka maknanya sifat nafsiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat. Nah, sifat nafsiyah ni ialah sifat yang sabit. Tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat. Nah, sifat tu dia ada selama mana ada zat. Ada, maklum dia ada. Ada zat ada. Sifat ada. Setengah kata sifat wujud ni ialah diri zat dah. Nah, setengah kata sifat wujud ialah diri zat dah. Maka lebih lagi 12 Padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Nah, tidak dikeranakan, tidak dibuat ilat. Nah, dengan satu kerana. Tak ada dia tu tak ada bergaduh. Ada ni, nah tak ada bergaduh dengan sifat lain. Artinya tiada melazim ia sifat nafsiyah bagi satu sifat yang lain. Sifat wujud ni tak ada lazim. Nah, tak ada lazim, tak ada gaduh. Nah, tak ada sakut paut dengan sifat yang lain. Dan makna sifat salbiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Nah, sifat salbiyah, sifat bahagian yang kedua. Nah, iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya, makna sifat tu sakning menafikan barang yang tiada patut. Yang menafi, nah, dia patisid. Yang menafi barang yang tidak patut bagi zat dan bagi segala sifat. Mana? Misal dia seperti kidam. Nah, kidam maknanya itu, makna bagi kidam menafikan awal. Nah, kidam sedia kala menafikan awal, dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Zat dia titik dua, bukan nu. Nah, menafikan awal dan menafikan permulaan bagi zat Allah. Nah, Tuhan kidam sedia kala tiada permulaan bagi Tuhan. Kalau ada permulaan, tak ada sifat kidam, maka apabila tak ada sifat kidam, baru, benar baru, Tuhan tak ada permulaan bagi Tuhan. Nah, kalau ada permulaan, dan saya ada orang buat. Nah, kalau ada orang buat, atau bukan Tuhan, tu makhluk. Nah, maklum dah. Sifat kidam ni dikatakan sifat salbiyah. Nah, kerana dia menafikan permulaan bagi Tuhan. Dan bagi segala sifatnya sifat Tuhan. Menafi permulaan bagi segala sifat. Sifat ada Tuhan pun. Nah, tak ada permulaan juga. Oh, no. Nah, lepas tu, nah, sifat kidam pun. Nah, semua sifat Tuhan dinafikan permulaan. Nah, kudrat, iradat pun tak ada permulaan. Nah, bukan bulan dulu lemah, bulan ni gagah dak. Nah, kuasa lama mari dah. Nah, tak ada permulaan bagi kuasa Tuhan. Dan baka menafi akhir. Nah, sifat baka kekal. Ini menafikan akhir, menafi kesudahan dan berkesudahan bagi keduanya zat dan segala sifat. Keduanya rajak klik pada zat dan segala sifat. Nah, menafikan akhir, menafi kesudahan bagi zat dan menafi kesudahan bagi sifat. Demikianlah baknilah. Nah, seperti kidam itu menafikan permulaan bagi zat Allah Ta'ala, baka menafikan akhir kesudahan bagi keduanya. Engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiyah. 5 lagi. Mana? Sifat
kidam. Nah, kidam menafi permulaan, baka menafi kesudahan. Mukhalafatu lil hawadith ni menafikan mumasalah, menafikan tak ada. Nah, sekalipun kidam sama dengan Tuhan pun tak ada. Nah, menafikan seumpama bagi Tuhan. Lepas tu qiyamu binafsih, menafikan orang hak menjadikan Tuhan, menafikan orang menentukan. Nah, lepas tu wahdaniyah, menafikan keduaan, menafi keduaan ataupun berbilangan, menafi berbilang-bilang. Nah, maka ada so. Habis situ. Maka ada permulaan. Nah, maka ada lah, tak ada titik. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya, bagi Allah, dan bersamaannya bagi segala bahru. Nah, ni dikatakan benda yang dinafikan oleh sifat salbiyah. Nah, ada permulaan. Nah, yang dinafikan oleh kidam. Nah, ada akhir yang dinafikan dia oleh baka, dan bersamaan Tuhan dan bagi segala bahru. Ini menafikan dia oleh sifat mukhalafah. Nah, dan berkehendak ni menafikan akan dia oleh sifat qiyamuhu binafsih. Nah, dan ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan akhir, ada akhir bagi Tuhan itu, dan bersamaannya, bersamaan Tuhan, bersamaan Allah bagi segala yang baru. Dan berkehendaknya kehendak Allah kepada zat. Ini menafikan dia oleh sifat qiyamuhu binafsih. Nah, berkehendak kepada zat. Nah, dan berkehendak dan kepada fa'il. Dan berkehendak kepada fa'il orang tukar yang menjadi ia fa'il akan dia akan Allah. Nah, dan ada yang mendua pada zatnya, zat Allah, dan pada segala sifat. Ada yang mendua ni dikatakan sifat yang menafi akan dia oleh wahdaniyah. Semua sebut ni. Nah, daripada ada permulaan, ada akhir, sak serupa dengan makhluk, serupa dengan benda baru, dan Tuhan berhajat kepada zat, berhajat kepada orang yang menjadikan, dan ada yang mendua. Nah, serupa bayar. Nah, ada yang mendua pada zatnya, zat Allah. Nah, ada apa? Ada zat yang kedua, ada dua zat. Nah, yang mendua pada zat, ada zat dua. Dan yang mendua pada segala sifat-sifat kudrat, ada 2, 3, 4, kata gila deh. Ini dan pada segala perbuatan, ada yang mendua pada segala perbuatan sekalian nak sebut 7 ni. Nah, itu tiada patut bagi zat Allah Ta'ala, tak patut. Nah, tak patut bagi zat Allah Ta'ala. Ada permulaan, tak patut. Nah, apabila ada permulaan mesti kena ada orang buat, dan ada akhir. Ada akhir pun. Nah, mesti kena ada orang yang meniadakan. Nah, maka bukan Tuhan lah. Dan sama serupa dengan makhluk pun. Nah, bukan Tuhan juga, kerana serupa makhluk pun makhluk. Nah, dan berhendak kepada zat dan sifat ni makhluk maklum. Nah, ini semua ni tidak patut bagi zat Allah Ta'ala. Nah, dan bagi segala sifatnya, sifat Allah tak patut. Nah, kerana membawa ia sekalian ini ni, sekalian semua tu membawa kepada bahru. Nah, menunjuk kepada bahawasanya Tuhan baharulah kalau ada semua sebut saat ni. Nah, dan lemah lagi pula lemah. Nak ada dia tu nak ada orang buat. Makna menunjuk di atas lemah. Dan kekurangan, ada kekurangan, tak cukup. Nah, ni tak layak dengan zat Tuhan yang Maha Suci. Maka sifat salbiyah ni lah dikatakan sifat yang menafikan barang yang tersebut. Bermula yang demikian itu, demikian mana? Demikian ada permulaan bagi Allah Ta'ala ila akhirih ni. Nah, demikian itu, demikian ada permulaan bagi Allah hingga akhir ni. Nah, mustahil atas Allah Ta'ala, mustahil lah. Nah, mustahil, akal kita tak terima. Nah, kata Tuhan ada benda hak sebut saat ni. Dan dinamakan sifat salbiyah ini sifat adami. Nah,
Dinamakan juga sifat salbiyah ni dikatakan dinamakan sifat adami. Sifat artinya tiada maujud, tak ada. Nah, sifat yang bahasa tak ada. Kerana apa? Kerana tiada berdiri ia pada zat. Nah, kerana tiada berdiri ia sifat salbiyah ni pada zat. Tak ada pada zat, tak nampak, tak ada. Nah, dan tiada maujud padanya pada zat. Di zat pun tak ada, berdiri pada zat pun tak ada. Nah, yang maksud tak ada. Artinya arti mana? Arti tiada berdiri dan tiada maujud ni tiada sah dilihat akan dia. Tak patut, tak ada, tak boleh jadi, tak ada jalan langsung. Nah, nak dilihat akan dia akan sifat salbiyah. Nah, sifat yang maksud tak ada. Kekal mana kekal? Nampak kekal. Nah, tu badai, tak ada kekal. Nah, sifat sifat yang maksud tak ada. Dan tiada melazim ia sifat salbiyah bagi sifat yang lain. Nah, tidak melazimi bagi sifat yang lain. Ada mau tak ada pun dia ada dah. Nah, dia mau lain sifat lain tak ada pun dia ada. Dan tiada ziyadah ia di atas zat, tak ada lebih di atas zat. Nah, bukan alik luar ni. Nah, luar kulit zat tu sifat salbiyah, bukan, tak ada lebih dak. Nah, dan atas sifat, tidak lebih juga di atas segala sifat yang lain. Nah, dan makna bagi sifat salbiyah ni menunjuk atas mengadamkan suatu yang tiada patut bagi zat dan bagi sifat. Nah, sifat salbiyah ni, sifat adami ni maknanya ialah menunjuk di atas mengadamkan, menafikan suatu yang tiada patut bagi zat. Nah, menunjuk di atas kata ditakdakan. Nah, dinafikan suatu yang tidak patut, tu saja. Nah, bagi zat dan bagi segala sifat Tuhan. Bukan makna Adam itu Adam daripada zat. Nah, bukan tak ada daripada zat dak. Bukan makna dia tu menunjuk di atas menafikan perkara yang tidak layak bagi Tuhan saja. Nah, habis. Artinya tiada bersifat zat dengan dia. Artinya arti Adam daripada zat. Nah, bukan makna adami, Adam itu tak ada daripada zat. Artinya arti mana? Artinya arti Adam daripada zat tu tiada bersifat zat dengan dia. Nah, bukan makna lagu tu. Bukan makna zat tu tidak bersifat dengan sifat salbiyah. Ada. Nah, sungguh ada. Nah, tapi tak sah dilihatkan. Nah, pada dia pula tak ada lebih di atas zat dan tidak lebih di atas sifat. Bahkan makna dia tu menunjuk di atas menafikan benda tidak layak saja. Dan iaitu tiada bersifat zat dengan dia tu. Iaitu tiada bersifat zat dengan dia mustahil. Mustahil lah sifat zat Tuhan tidak bersifat dengan sifat salbiyah tu mustahil lah, akal kita tak terima lah. Kerana apa? Kerana kufur orang yang menafikan sifat salbiyah yang qadim dengan ijma' ulama. Kufur lah. Jadi kafir mereka yang menafikan sifat salbiyah. Mana Tuhan tak kidam, menafi kidam Tuhan. Kufur, kafir, menafi baka. Nah, menafi mukhalafah, iaitu Tuhan serupa dengan makhluk. Jadi kafir. Dan makna sifat ma'ani iaitu tiap-tiap sifat yang tiap-tiap sifat maujud, semua sifat hak ada. Semua sifat hak ada. Tiap-tiap sifat maujud. Nah, artinya sah dilihat akan dia jika dibuka bagi kita hijab. Nah, boleh ditengok. Nah, boleh ditengok akan sifat ma'ani, sifat qudrat iradat semua tu. Nah, boleh ditengok akan dia akan sifat ma'ani
jika dibuka bagi kita hijab. Kalau Tuhan buka hijab bagi kita tengok, boleh tengok. Yang berdiri ia dengan zat. Nah, sifat bagi sifat ma'ani juga. Sifat bagi sifat maujud. Sifat maujud. Nah, sifat hak ada. Lagi pula berdiri ia sifat ma'ani dengan zat. Diri di zat, ada di zat. Nah, artinya tiada terkaya ia daripada zat. Nah, dia berhajat pada zat. Nah, kena duduk di zat. Nah, kena duduk di zat. Dan ziyadah ia di atas zat. Ia lain daripada zat. Nah, zat suku, sifat ma'ani suku. Nah, tak serupa dengan salbiyah. Salbiyah dia tak lebih di atas zat. Nah, dia nak serupa dengan nafsiyah. Ini sifat ma'ani yang lebih daripada zat. Zat suku, sifat ma'ani suku. Nah, yang mewajib ia sifat ma'ani ni bagi zat akan bahawa bersifat ia zat dengan sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ni yang mewajib ia sifat ma'ani, ia wak wisabak bagi zat itu akan bahawa bersifat ia zat. Ya wak sabak bagi zat ni bersifat dengan sifat maknawiyah. Apabila sifat ma'ani ada, sifat ma'ani ni ia nak jadi zat tu, jadi kaunuhu qadiran ke, kaunuhu muridan ke, dan makna sifat maknawiyah itu iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan sifat ma'ani. Nah, sifat maknawiyah ni ialah sifat tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat, ada di zat. Nah, selama-lama ada zat itu bersifat dengan sifat ma'ani. Selama mana sifat bersifat dengan ma'ani, adalah sifat maknawiyah di situ. Dan lebih ia di atas sifat ma'ani, lain pula daripada sifat ma'ani. Nah, lebih di atas sifat ma'ani. Dan melazim ia sifat maknawiyah bagi ma'ani. Selama mana ada ma'ani, selama itulah ada maknawiyah. Nah, ma'ani kekal, maknawiyah pun kekal juga. Ya, habis situ. Adapun sifat yang haruh pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsil itu satu sifat jua. Sifat haruh pada hak Tuhan, pada zat Tuhan yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengenal, kenal, tahu akan dia, akan sifat yang haruh ni. Haruh pada akal, iaitu sah. Ada dia, tak ada dia pun boleh, ada dia pun boleh. Nah, satu sifat jua, tahu dengan tafsil. Nah, cara halusi iaitu satu sifat jua mana, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia akan buat. Ya, nak buat boleh, tak saya buat boleh. Nah, ada dah nak tak ada pun boleh. Nah, itu dikatakan sifat yang haruh pada hak Tuhan, iaitu buat tiap-tiap benda yang mungkin. Nah, seperti anak kita lagi akan datang. Nah, atau kita nak boleh banyak mana, nak tamah, nak suruh, benda mungkin saja. Nah, tagi kita nak makan gapo, benda mungkin saja. Nah, maklum dah. Lawan bagi sifat haruh wajib. Nah, ia fi'lu kulli mumkinin. Nah, wajib kena buat atau mustahil fi'lu kulli mumkinin. Hak tu lawan bagi sifat haruh, iaitu mustahil. Nah, wajib di atas Tuhan kena buat benda mungkin, atau mustahil di atas Tuhan kena buat benda mungkin. Ataupun tinggal, wajib buat, wajib tinggal, mustahil buat, mustahil tinggal, iaitu mustahil lah. Lawan bagi haruh. Kalau lawan bagi haruh, nah mustahil pada akal kita. Nah, kata Tuhan wajib kena buat benda tu, benda mungkin. Nah, anak kita lagi akan datang. Nah, misalnya, nah Tuhan wajib di atas Tuhan kena buat, atau mustahil, akal kita tak terima. Nah, akal kita tak terima. Syahdan,
Dan dibagi pula sifat 20 ini atas dua bagai. Nah, tak dibagi 4 dah. Ini bagi 2 pula. Bagai yang pertamanya dinamakan dia kan bagai yang pertama istighna. Artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Tuhan. Nah, Tuhan terkaya, tidak berhajat. Tak mesti nah. Daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya daripada Allah. Nah, Tuhan tidak berhajat. Kaya ni tidak berhajat. Nah, iaitu sifat istighna ni kayanya kaya Tuhan daripada zat dan kayanya kaya Tuhan daripada fa'il yang menjadikan akan dia akan Tuhan. Nah, Tuhan kaya tidak berhajat daripada zat dan tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada fa'il yang menjadikan akan dia akan Allah, akan Tuhan. Dan maha suci Tuhan daripada kekurangan. Nah, apabila tidak terkaya daripada zat, apabila tidak terkaya daripada fa'il, maka Tuhan kuranglah. Nah, maha suci daripada kekurangan, iaitu berhajat kepada benda yang tersebut. Kekuranganlah berhajat kepada benda yang tersebut. Artinya, arti bagi kayanya daripada zat dan kayanya daripada fa'il tu, tiada berkehendak ia Tuhan kepada zat. Tuhan tidak berhajat kepada zat. Sebab apa? Kerana ia Tuhan tu zat dah. Dan diri Tuhan tu zat dah. Dan tiada berkehendak ia Tuhan kepada fa'il yang menjadi akan dia akan Tuhan. Nah, Tuhan pun tidak berhajat kepada orang yang menjadikan, menentukan. Nah, kata Tuhan kena tubik lagu ni, nah rupa lagu ni tidak berhajat dah. Kerana ia Tuhan qadim. Nah, kerana ia Tuhan ni qadim. Apabila qadim, dulu dah orang tak ada biar nak mari buat Nah, kalau Tuhan berhajat kepada orang buat, maka Tuhan bukan qadim. Nah, itu mustahil. Nah, ada permulaan berhajat kepada orang buat. Nah, apabila ada orang buat, iaitu ada permulaan. Tak su. Lepas tu dah istighna, terkaya Tuhan daripada lain daripada Tuhan. Terkaya daripada zat kerana Tuhan zat dah, dan terkaya daripada fa'il kerana Tuhan ni qadim. Nah, tak ada siapa dulu daripada Tuhan. Kalau nak berhajat ke mana Tuhan, nah tak ada siapa dulu daripada dia. Nah, tidak berhajatlah. Maklum dah. Dan tiada berkehendak ia Tuhan kepada orang yang menolak daripadanya daripada Tuhan kekurangan. Nah, kekurangan maf'ul bagi menolak. Tuhan tidak berhajat pula, tidak kehendak pula. Nah, tidak nak pula kepada orang yang menolak daripadanya daripada Tuhan, menolak kekurangan. Nah, menolak akan kekurangan. Nah, mana kekurangan? Ada permulaan, lemah. Nah, tidak berhajat dah kepada orang yang menolakkan kekurangan. Kerana ia Tuhan maha suci daripada kekurangan. Nah, Tuhan semua Tuhan sempurna dah. Nah, sempurna. Nah, tak ada tempat nak tik. Nah, cukup belaka dah di sisi Tuhan. Nah, kerana Tuhan ni suci daripada kekurangan. Nah, Tuhan, sifat Tuhan semua ni kamalat semua. Nah, sempurna. Dan masuk di dalam istighna ini daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, masuk tu 11 sifat. Nah, masuk fa'il bagi 11 sifat ni fa'il bagi masuk. Nah, masuk dalam sifat istighna hak sebut saat ni. Nah, daripada sifat yang wajib bagi Tuhan tu 11 sifat. Hak duduk dalam sifat istighna. Bagi debit dua lah. Sifat istighna so, lepas tu iftikar so. Hak istighna ni daripada 20. Nah, 11 sifat masuk dalam istighna, betul hak lebih lagi masuk dalam iftikar. 11 sifat mana tu? Iaitu wujud. Nah, wujud masuk dalam istighna. Istighna terkaya Tuhan. Dan kidam, maklum dah apabila Tuhan permulaan. Nah, apabila Tuhan sedia kala, tak ada lah orang yang nak menjadikan Tuhan. Dan baka pun supa kekal. Kan? Sifat kesempurnaan. Nah, kalau tak kekal, maknanya kekurangan. Maklum dah. Dan mukhalafatuhu lil hawadis, Tuhan menyalahi bagi benda yang baru. Nah, timur masa tu pun Tuhan tak serupa. Nah,
Dan qiyamuhu bi nafsi ni masuk dalam sifat istighna, tidak berhajat nah. Ini qiyamuhu bi nafsi ni maklum dah. Nah. Dan sama pendengar, sifat pendengar dan sifat basar, sifat pelihat dan kalam, sifat kata. Dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nah. Sifat ma'ani duk mana? Maknawiyah pun duk situ juga. Nah, ma'ani duk dalam sifat istighna, maknawiyah pun duklah istighna juga. Lawannya, lawan bagi sifat istighna daripada mustahil sebelah pula. Lawan bagi sebelah ni, nah, lawan ialah mustahil daripada sebelah sifat tu. Sifat wujud mana Adam mustahil ya lawan dia. Nah. Sifat kidam. Kidam mana apa kidam? Ada permulaan. Nah, hadis hudus, kidam hudus baka fana lawan ya. Maklum. Ni sebelah sifat ni masuk dalam sifat istighna. Nah, terkaya Tuhan daripada lain benda lain Tuhan. Habis. Dan masuk pula yang haruh. Hak haruh ni pun masuk dalam sifat istighna juga, iaitu satu dan lawannya satu, mustahil. Nah, haruh lawan bagi haruh mustahil. Tu masuk pula. Maka jumlah sekalian yang tersebut 24 sifat. 24 masuk dalam sifat istighna. Nah, sifat wajib sebelah, mustahil lawan dia sebelah 22, lepas tu tambah pula haruh 23, lepas tu lawan bagi haruh 24. Cukup 24. Inilah yang masuk di dalam istighna. 24 ni nah masuk dalam sifat istighna. Terkaya Tuhan daripada benda lain Tuhan. Maklum dah. Dan bahagian yang keduanya dinamakan iftikar. Iftikar. Nah, bahagian yang kedua daripada dua bahagian. Dah tak disebut dah bahagian yang pertama ni, bahagian yang kedua dinamakan dia iftikar. Nah, artinya arti iftikar berkehendak oleh tiap-tiap yang lainnya lain Tuhan kepadanya kepada Tuhan. Nah, benda lain daripada Tuhan tu berhajat kepadanya kepada Tuhan. Nah, dihajatkan kepada Tuhan. Artinya arti bagi berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya tu berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu kepada Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Nah, artinya, nah, arti bagi sifat istiqaq, nah, berkehendak oleh tiap-tiap yang lain, benda lain daripada Tuhan, makhluk. Nah, tak lain daripada Tuhan, makhluk. Nah, kepadanya kepada Allah berhajat, makhluk berhajat lain daripada Tuhan kepada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang menjadikan akan dia. Nah, dia berhajatlah nak ada ni kena berhajat kepada orang buat. Dan menolak daripada barang yang lain daripada Allah tu kekurangannya. Nah, menolakkan kekurangan. Kerana ia barang lain tu, barang yang lain tu, nah, Adam pada asalnya tak ada. Nah, dulu daripada nak ada, tak ada dulu. Dan senantiasanya barang lain di dalam kekurangan. Nah, benar lain pada Tuhan tu. Nah, benar lain daripada Tuhan tu senantiasa di dalam kekurangan. Duk dalam kekurangan sokmo berhajat. Nah, berhajat kepada menjadikan. Dan masuk di dalam iftikar ini sembilan daripada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nah, iaitu wahdaniyat. Nah, berhajat benda lain kepada Tuhan. Nah, apabila wahdaniyat, maklum dah, Tuhan saja yang kuasa, lain tak kuasa, apa kat menuju pada Tuhan belakang. Nah, kalau tak ada wahdaniyat, tidak berhajat kepada Tuhan pula, dia mau berhadap kepada orang lain. Dan kudrat, nah, Tuhan kuasa, dan iradat Tuhan kehendak, dan ilmu sifat pengetahuan. Dan hayat. Nah, dan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Nah, apabila Tuhan tak ada sifat ni, maka benda lain daripada Tuhan
tak menuju pada Tuhan, menuju kepada orang lain. Menafi, apabila menafi sifat ni, menafi iftikar. Menafi iftikar mustahil lah. Dan lawannya, lawan bagi 9 ni, daripada yang mustahil 90 betul. Ialah mustahil daripada sifat yang tersebut saat ni. Maka jadilah 18 sifat. Maka jadilah 18. Jadi 18. Inilah 18 sifat ni. Yakni 18 sifat ni, 18 sifat ni yang masuk di dalam iftikar. Masuk di dalam sifat iftikar. Maka jika dihimpunkan yang 24 yang masuk pada istighna dengan 18 yang masuk pada iftikar, jadilah 42. Baik, hak mana me 24 dulu. Hak duk dalam sifat istighna, mari campur dengan 18. Hak duk dalam sifat iftikar, duk dalam iftikar ni, jumlah tu baik mari 42 sifat. Demikianlah 42 ni yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha illallah. 42 ni masuk dalam kandungan lafaz la ilaha illallah. Iaitu la ilaha illallah ni, tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada Tuhan tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Tuhan. Tak ada Tuhan mana yang terkaya, yang kaya, yang tidak berhajat kepada barang yang lainnya lain Tuhan, dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya, malaikat Allah Ta'ala jua saja yang terkaya daripada barang yang lain, dan berhajatlah barang yang lain kepada Tuhan. Ikut nak kita nak tafsir. Pada di sini kita tafsir baik ni. Setengah tepat, tak ada benda yang patut disembah. Hak sebenar. Tak ada Tuhan yang disembahkan dengan cara benar, malaikat Allah. Tapi di sini kita terjemah kata tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Tak ada Tuhan yang kaya daripada barang yang lain. Lain daripada Allah ni berhajat kepada benda lain. Tuhan lain daripada Allah berhajat kepada benda lain. Maka tu Tuhan perlu. Tuhan pelesu. Tuhan pelesu, bukan Tuhan pelesu. Hantu tu. Bukan Tuhan dak hantu. Maklum dah. Tiada Tuhan yang kaya daripada yang kaya, yang tidak berhajat. Kaya maknanya tidak berhajat. Tuhan yang tidak berhajat kepada benda lain daripada Tuhan, dan berkehendaklah benda lain daripada Tuhan tu berkehendak kepada Tuhan. Tak ada Tuhan lagu tu, melainkan Allah Ta'ala jua yang terkaya daripada lain padanya. Lepas tu benda lain daripada dia tu berhajat kepada dia. Atau tafsir saya lagi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada. Tak ada lah Tuhan yang disembah, hak dia mau disembah dengan cara sebenar. Betul, kena cara yang sungguh, hak ada. Malaikat Allah Ta'ala jua hak disembah dengan cara benar, lagi pula ada. Lagi pula ada Tuhan saja. Lain daripada tu ada, tapi tak disembah dengan jalan karuk. Dengan jalan tak sebenar, atau tidak dikira lah. Tak kena tu tak ada kira dak. Bermula dalil yang menunjuk di atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah. Bermula dalil
yang menunjuk di atas terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Tuhan. Nah, Tuhan terkaya, tidak berhajat kepada benda lain. Dan istiqat tiap-tiap barang yang lainnya lain Tuhan, lain Allah, kepadanya kepada Allah. Dalil sifat istiqat, dalil iftiqat, dalil istighna Tuhan dan dalil iftiqat benda lain kepada Tuhan tu ialah firman Allah Taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyul wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya wahai segala manusia, tak kira kafir, tak kira mukmin, tak kira gapo, tak kira kaya, tak kira sesak. Nah, bermula sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah Taala. Nah, semua fakmu semua ni berkehendak kepada Allah Taala. Nah, nak ada fakmu ni Tuhan lah menciptakan. Nah, kalau tidak kerana Tuhan menciptakan, kamu tak ada sekarang lah ni. Nah, berhajat belaka nisbah berhajat. Nah, mulai daripada berhajat ada. Nah, lepas tu hidup. Nah, gerak-geri semua ni berhajat kepada Tuhan belaka. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya. Nah, Tuhan ni maha kaya, tidak berhajat dah kepada benda lain. Lagi mempunyai kepujian. Nah, lagi pula Tuhan ni mempunyai puji, milik bagi puji. Semua puji klik kepada Tuhan belaka, kerana Tuhan yang menciptakan tiap-tiap suatu. Habis sifat wajib sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus pada hak Tuhan. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi Rasul, yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsil itu 3 sifat jua. Nah, sifat yang wajib bagi wajib pada hak Rasul. Wajib yang pertama lah wajib pada akal. Nah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ni wajib syar'i. Tak tahu, tak kenal, dosa. Nah, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia akan sifat wajib bagi Rasul. Nah, dengan tafsil, dengan cara halusi, laiyat. Nah, 3 sifat juga, ada 3 sifat. Pertamanya as-sidqu, artinya wajib benar pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam kena benar. Nah, daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu. Semua perkara hak keluar daripada segala Rasul tu kena benar semua. Mana daripada segala perkataan, bayan barang yang keluar. Daripada segala perkataan tu benar semua. Sama ada kelolo, sama ada sungguh, benar semua. Habis kelolo kata orang tua tak boleh masuk syurga. Maklum, tak ada orang tua dalam syurga. Bahkan umur sama belaka. Nah, jatuh 33 ataupun atina 25 atau kamakalah deh. Orang muda saja. Nah, lagi pula setengah orang masa sahabiah dia pergi mengadu Nabi, kata tok laki dia demam. Nabi kata, tengok mata dia ada mata putih. Dia pun klik pergi tengok, belek tengok mata ada mata putih tak. Tok laki dia kata, lamu tak reti. Dia tak ada mata putih. Keluar. Kau cincang, kamu kau mata belalak dah. Tu keluar tunggu. Nah, semua hak keluar daripada Nabi, daripada perkataan mereka itu perkataan Rasul, dan segala perbuatan mereka itu perbuatan Rasul. Nah, semua benar semua, ada hikmat. Nah, benar semua. Nah, dan niat mereka itu dan diam mereka itu, segala gerak-gerik dia pun benar, gerak pun benar. Nah, artinya sekaliannya itu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala, dan bagi barang yang disurat pada Lauh Mahfuz, dan bagi diri pekerjaan. Nah, benar semua. Sekalian barang yang keluar daripada mereka itu tu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, muafakat
barang yang Tuhan tahu pada masa azali lagi. Nah, dan muafakat bagi barang yang disurat pada Lauh Mahfuz. Nah, sepokok ataupun hadis. Nah, dan bagi diri pekerja bagi diri benda berlaku sama-sama kita pun dak kita pun benar juga dia. Nah, lawan bagi as-sidqu ialah al-kazibu ataupun kizbu. Nah, artinya dusta mereka itu. Kecek bahu dek liang kek. Nah, kisah cerita budak pera kami. Nah, maklum dah. Nah, wahai bahu disamat atau mustahil. Keduanya al-amanah. Nah, artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Nah, ada sifat amanah. Wajib ada sifat amanah tiap-tiap masa. Nah, benar mulai daripada beranak hingga sampai wafat. Amanah pun mulai daripada beranak dan wafat. Nah, artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu daripada segala yang haram dan yang makruh. Nah, apa nama ni, wajiblah terpelihara, terjaga, tak ada. Nah, pada mereka itu segala yang haram. Nah, Nabi buat benda haram, tak ada langsung. Nah, kalau Nabi buat benda haram, maklum umat pun kata Tuhan suruh buat benda haram. Mustahil lah. Nah, dan yang makruh pun terjaga daripada Nabi juga benda makruh. Nah, tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat taat, sekurang-kurangnya niat mengajak umat. Nah, tetapi yang harus pun tiada jatuh, tiada berlaku pada mereka itu. Benda harus sekalipun tidak berlaku juga melainkan dengan niat taat. Nah, niat benar baik. Nah, melainkan dengan niat taat, niat buat baik. Pemakai niat nak wi gagah, minum pun niat nak wi gagah. Nah, tidur pun niat nak wi gagah. Nah, tiap-tiap gerak-geri hak harus niat baik, ada niat buat kebajikan semua. Sekurang-kurangnya niat taat tu niat mengajar akan umatnya, niat mengajar. Nah, supaya pakai bela diri. Nabi niat mengajar juga, niat mengajar ke mana? Apabila zahmah. Nah, tempat ramai seperti masa dulu Nabi minum Nabi minum air Zamzam di telaga padahal Nabi berdiri. Tu Nabi nak menunjuk royak juga yang hidup kacau lah, yang kacau nyata jejak demo. Nah, Nabi pun hajar juga nak mengajar umat dia. Nah, tempat mana boleh buat, tempat mana mudarat hidup kacau walaupun hak sunat duduk makan, sunat duduk minum. Nah, kalau duduk jejak demo tu haram juga. Nah, melantangkan diri bagi kebinasaan, bagi kemudaratan. Tu dah. Benar harus Nabi buat juga. Nah, tapi Nabi niat taat. Nabi niat buat kebajikan. Sekira-kira niat Nabi niat mengajak umat kata boleh buat. Apabila kepik, tak apa. Nah, dan lawan bagi amanah. Nah, muak dah. Biar hak ni dah. Nah, lawan bagi amanah ialah khianat. Arti khianat tu khianat dengan bawa mengerja mereka itu akan yang haram atau yang makruh. Khianat. Nah, tu royak ikut Nabi pesan royak ikut umat kata hak ni haram buat. Tetapi Nabi sendiri buat. Nah, dia kata khianat dah. Lari demo tapi dia buat. Nah, bawa mengerja mereka itu Rasul akan yang haram. Nah, Nabi lari minum arak tapi Nabi sendiri minum, tu mustahil. Atau yang makruh. Nah, apa makruh? Nah, ini pun mustahil. Nah, Nabi mengerjakan benda haram padahal Nabi lari. Nabi mengerjakan benda makruh padahal Nabi beringat, Nabi lari. Nah, ketiganya sifat tabligh. Nah, sifat tabligh
Artinya, arti tabligh wajib menyampaikan oleh sekalian rasul akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia bagi sekalian umat. Wajib menyampaikan. Wajib di atas rasul tu menyampaikan oleh sekalian rasul. Tabligh menyampaikan akan barang, menyampai benar yang disuruh akan sekalian mereka itu menyampaikan dia. Sekalian mereka itu nak bagi disuruh menyampaikan. Yang kedua bagi disuruh. Takut belik. Ya sikit belik. Benar mana hak Tuhan suruh hak dia tabligh, wajiblah di atas rasul tabligh. Wahyu terbagi 3. Wajib tabligh, harus tabligh, tak boleh tabligh. Hak Nabi, hak Tuhan wi tahu kok Nabi, setengahnya wajib tabligh, setengahnya ikut Nabi nak tabligh atau tidak, setengahnya pula Tuhan tak wi tabligh. Wi Nabi tu tahu seorang. Setengah daripada hak Nabi tabligh, wajib tabligh, hak kita tahu hak Nabi tabligh tu. Setengah daripada wahyu wahyu hak wajib tabligh ialah hak kita dapat tahu ni hak Nabi royak. Dan setengahnya harus Nabi nak royak tak saya royak, seperti fitnah yang lagi akan datang sebut hak Nabi mengkhabarkan bagi Huzaifah Ibn Yamani, sahibus sirin Nabi royak banyak perkara, Nabi royak kok dia, padahal Nabi tidak royak kok orang ramai-ramai. Hak tu harus bagi Nabi. Lepas tu hak hak tak boleh apa? Hak tak boleh tabligh pun banyak juga. Hak mana wajib, hak mana Tuhan suruh tabligh, wajiblah rasul kena tabligh. Lawan bagi tabligh al-kitman. Ialah menyembunyikan sekalian mereka itu, ia tusuk. Sekalian mereka itu akan barang yang tersebut. Barang yang tersebut ialah barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia bagi umat. Barang yang tersebut iaitu barang yang disuruh tu saat ni. Buat tanah sini, tanah sini. Tuhan suruh menyampaikan, dia tidak tusuk. Tusuk. Tak sewi umat tahu. Tak ajar umat. Tidak ajar. Padahal Tuhan suruh ajar, dia tak ajar. Iaitu kitman ni mustahil. Mustahil. Adapun tanda sidik, benar sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, tanda alamat kata benar sekalian Rasul dan amanah sekalian mereka itu dan tabligh mereka itu sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam tu, maka iaitu firman Allah Ta'ala pada hak Nabi kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa-apa suatu yang mendatang akan kamu oleh Rasul, benar mana hak Nabi hajar kita, Nabi royak. Nabi royak benda ni orang molek gitu gini. Maka ambilkanlah kamu, ambil olehmu akan dia, akan barang yang mendatangkan. Benar hak Nabi wi, kita ambil. Semaya puasa sunat, maya tu semaya ni puasa sunat, sedekah. Kata gilah benar baik. Dan apa-apa sesuatu yang menegah ia akan kamu. Benar mana hak Tuhan larang, benar mana hak Nabi larang, maka jauhkanlah kamu akan dia. Jauhkanlah. Tinggal. Jangan masuk dekat. Jangan duduk masuk dekat, jangan duduk cari sahabat. Orang tua larang tak sewi macam buat sahabat kata sikap awak licing bicar tu. Jangan duduk kata sikap ngikut tepi parit. Nama ke jatuh le parit. Orang tua larang tak sewi mai tapi buat sahabat. Kata sikap awak balik turun dalam parit nak main air. Jangan cari sahabat. Jauh sini jangan duk cari sahabat dia. Habis, yakni tetap kalau mengetahui Allah Ta'ala
akan benar Nabi kita tetap kalau mengetahui. Mana Tuhan tak tahu dulu. Tak. Tetap kalau Tuhan menzahirkan. Nah, mengetahui sini Tuhan menzahirkan. Akan benar Nabi kita dan kepercayaan Nabi kita dan tabligh Nabi kita. Nah, Tuhan menzahirkan dulu. Mula-mula Tuhan kan ketika Nabi kita kanak-kanak, budak-budak dah, tak biasa kecek bahu. Nah, dia mau kiring benda apa, tak biasa pula, atas klik cukup. Tuhan menzahirkan. Nah, bagi manusia masa tu tahu. Nah, menjadikan jawab bagi tetap kalau Tuhan zahir sudah tu. Nah, siapa umur cukup umur, Tuhan menjadikan akan Nabi kita pesuruh kepada kita. Nah, Tuhan menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pesuruh utusan. Nah, orang hak hatta khabaran daripada Tuhan kepada kita. Dan disuruh akan dia dengan mengikut akan dia. Disuruh akan dia akan kita dengan mengikut akan dia akan Nabi. Tuhan suruh kita ni mengikut akan Nabi pada barang yang mendatang ia Nabi kepada akan dia akan barang kepada kita daripada Allah Taala. Nah, Tuhan letak latih nama Nabi Muhammad jadi rasul. Lepas tu Tuhan suruh kita ni turut dia. Tu Tuhan kata wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Tuhan suruh kita ni mengikut benda mana hak dia suruh, hak dia suruh buat, kita turut buat. Dia tunjuk jalan ikut mana, kita ikut tu lah. Nah, kepada kita daripada Allah Ta'ala. Nah, barang tu daripada Allah Ta'ala kepada kita. Bermula yang demikian itu saat ini. Nah, menunjuk atas mustahil menyalahi. Demikian itu demikian mana? Demikian menjadi Tuhan akan dia pesuruh kepada kita. Nah, ataupun tetap kalau mengetahui. Demikian itu dengan demikian mengetahui Tuhan ataupun demikian menzahir Tuhan. Nah, hingga akhir ni. Nah, klik pada tu. Demikian itu semua ni menunjuk di atas mustahil menyalahi. Tuhan menzahir dah kata Tuhan Nabi kita ni benar, ada amanah. Nah, benar tu saat ni menunjuk di atas mustahil menyalahi ia Nabi daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang. Nah, menyalahi barang yang Tuhan tahu. Mustahil lah nak menyalahi benar Tuhan tahu. Nah, kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala. Dulu tahu baik tu. Nah, data-data tukar mari tahu baik ni. Itu mustahil lah bertukar ilmu Tuhan. Nah, mustahil. Hak kita boleh tukar. Nah, lek pagi tahu kata 3 segi. Dia mau mai royak tengah hari kata 4 segi. Boleh. Hak Tuhan tak mustahil bertukar ilmu Tuhan. Nah. Kerana mustahil bertukar ilmu Tuhan itu akan jahil. Nah, dulu tahu. Nah, kata apa nama ni benar Muhammad. Dah tiba-tiba siapa masa jadi Muhammad tidak benar. Muhammad khianat. Tahu kata Muhammad khianat. Tak tahu kata Muhammad amanah. Tak tahu kata Muhammad bersifat dengan amanah. Itu mustahil lah bertukar daripada tahu kepada tidak tahu. Dan lazim daripadanya mustahil Nabi kita dusta. Nah, lazim daripadanya daripada mana? Daripada mustahil menyalahi. Nah, lazim daripada mustahil menyalahi, mustahil Nabi kita dusta. Nah, mustahil lah Nabi kita nak bohong dan khianat dan menyembunyikan. Nah, menusuk. Maka wajiblah ia Nabi bersifat dengan sidqin dan amanah dan tabligh. Nah, wajiblah apabila jadi lagu tu, nah, mustahil menyalahi ilmu Tuhan, wajiblah Nabi kita ni bersifat dengan benar, bersifat dengan amanah, bersifat dengan tabligh. Itu sifat wajib. Bermula
sekalian rasul yang lain itu seumpama nabi kita juga, nabi lain-lain pun semua nabi, semua nabi berapa 300 lebih. Nah, kilah kau 13 atau 314, tengah atau 315. Kilah, rehat kilah atau ya kilah. Nah, semua nabi itu 300 lebih tu supaya nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang haruh pada zat mereka itu alaihi wassalatu wassalam, benar haruh. Nah, akal kita terima, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, terima belaka. Nah, pada zat mereka itu, pada zat Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang wajib kita ketahui, hak wajib kita kena tahu benar hak haruh tu. Nah, dengan tafsilnya, tafsil yang haruh, maka iaitu satu sifat jua, iaitu al-a'radu al-bashariyatu allati la tuaddi ila naqsid fi maratibihim al-aliyati kal maradi wa nahwi. Artinya iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat itu, pada martabat mereka itu yang tinggi. Nah, perangai manusia tak kira makan minum, perangai dah, maklum perangai. Akhlak manusia yang tidak mencederakan, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu, yang tidak menurunkan mereka itu daripada martabat yang tinggi. Nah, saya kata innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sesungguhnya engkau Muhammad, nah, di atas perangai yang besar, perangai yang elok. Nah, dibangkitkan sekalian nabi supaya disempurnakan, nah, semulia-mulia akhlak yang mulia-mulia. Nah, mari nak hajar akhlak yang mulia lagu mana? Nah, nabi hajar dengan perbuatan, dan nabi hajar dengan perkataan diri nabi pun nabi royak. Nah, nabi pun buat we tengok dah perangai nabi. Nah, semua perangai nabi tu tidak membawa kepada kekurangan. Nah, tak jadi cedera. Demo lain tengok pun oh molek. Nah, tak ada biar liar. Seperti sakit yang sedikit dan umpama sakit sikit. Nah, sakit sikit ketika dia jadi utusan. Nah, tak kalau lepas pada habis tabligh dah atau tak mengapa, supaya Nabi Ayub, nah, sakit hingga dia mau lari, jadi nyakit kulit hingga dia mau lari habis. Atau tidak mengapa kerana dia sudah hijau dah. Nah, sudah habis hijau dah. Nah, adapun ketika duk hijau tu tak ada lah sifat yang mengkurangkan daripada martabat. Nah, dan yang seumpamanya makan minum sakit, makan pun tak ada makan kasar sangat, kokok makan minum pun dia hajar siap belaka dah. Nah, perangai akhlak nabi, cara minum, cara makan, cara tidur, semua nabi hajar belaka. Tengok basuh berak pun nabi hajar. Nah, istinja. Nah, dan lawannya, lawan bagi haruh ni, wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut atau mustahil. Nah, wajib nabi itu kena ada perangai manusia. Nah, ini mustahil. Nah, berperangai dengan perangai yang tersebut. Perangai yang tersebut iaitu perang aradul basyariyah. Nah, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Nah, atau mustahil sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut. Ini pun ya mustahil. Nah, lawai haruh mustahil. Tak ada lawai haruh, wajib tak ada. Apabila wajib, klik pada mustahil mula. Nah, habis adapun tanda haruh perangai manusia bagi mereka itu. Nah, adapun tanda alamat dalil kata haruh nabi itu berperangai dengan perangai manusia, maka iaitu nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu. Nyata kita tilik lihat, kita tak ada nampak dah, tapi kita dapat khabar mari supaya kita nampak dah. Nah, dengan mereka itu, dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam, kita dapat nampak, kita dapat tahu. Nah, kata nabi ada tidur, nabi ada bangun, ada duduk. Nah, supaya dengan manusia biasa.
Maka inilah 4 sifat ni. Nah, sifat wajib 3, sifat harus jadi 4. Yang wajib, nah 3 sifat yang wajib, iaitu 3 sifat yang wajib dan 1 yang harus, dan lawannya 4 pula. Nah, iaitu mustahil 4, mustahil lawan wajib 3, mustahil lawan harus jadi 4, 8. Maka jadilah 8 sifat ini yang masuk di dalam makna kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tadi la ilaha illallah apa 42. Ni 8 masuk dalam kata Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Nah, orang nak jadi pesuruh ni kena ada amanah, maklum dah. Nah, prison ni orang hantar barang, nak ada amanah, duk mengenak barang demo, duk ambil iPhone waktu baik bersumak batu. Nah, kena ada amanah. Nah, dan jika dihimpunkan yang 8 ini dengan 42 dulu itu, maka jadilah 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, apabila kita kita himpun hak 8 ini bagi Rasul, nah, dengan apa gimpun campur dengan 40 sifat sakut pada Tuhan, nah, maka jadilah jumlah semua 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, satu lafaz ni tubik pecah 50 sifat. Nah, ada sifat mustahil, sifat wajib, nah sifat mustahil, harus. Nah, pecah cabai tubik 50. Nah, demikianlah yang tersebut di dalam kitab Kifayatul Awam. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kami dia kata kitabus salati. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikri ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.